Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Pada malam ini kita sambung lagi kitab Badrut Tamam. Kita sedang membicarakan tentang perihal Nabi SAW. Yang terakhir berkaitan dengan kewafatan Sayyidina Abdullah. Ayah Nabi SAW wafat. Itu yang terakhir kita bincang. Ya. Dan kita dah bincang sebelum tu berkaitan dengan Siti Aminah mengandung. Dah selesai. Ketika mengandung tu jadi beberapa perkara lah nak cerita sekarang ni. Kisah masa bunting Sayyidatina Aminah. Ketika mengandung tu ada beberapa perkara pelik terjadi. Bila saya tengok ni tak banyak sangat sebenarnya. Yang dia tulis ni tak banyak sangat perkara pelik yang berlaku. Sebenarnya banyak lagi kan. Tapi kita bacalah yang mana ada. Kisah ketika Sayyidatina Aminah mengandung, dulu panggil bunting lah. Dulu, bahasa dulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, dan sentiasa ibunya Nabi melihat ia dalam masa buntingnya akan beberapa ajaib. Ketika mengandung tu banyak perkara ajaib yang berlaku. Banyak perkara pelik yang berlaku. Yang menunjukkan kenapa benda pelik berlaku ni. Biasanya perkara pelik berlaku ni kerana kelebihan lah. Lebih lah, lepas tu benda pelik berlaku. Lebih-lebih lagi yang berlaku ni dekat Nabi. Maka maknanya lebih. Perkara pelik berlaku ni, bila sebut pelik, dia panggil adatnya tak terjadi. Mustahil adat. Adatnya tak jadi gitu. Ataupun mustahil adat. Tapi jadi juga. Adatnya tak jadi tapi jadi juga. Itu dia panggil perkara pelik lah. Perkara ajaib. Kalau biasa berlaku, kemudian berlaku, kita tak panggil ajaib lah tu, tak pelik lah, dah biasa berlaku. Bila kata ianya ajaib, maksudnya sama ada kalau kita tengok tak pernah berlaku pun. Adatnya, kebiasaannya tak pernah berlaku, tapi berlaku. Ajaib lah tu. Okay.
Masa mengandung tu berlaku perkara ajaib, perkara pelik-pelik. Kenapa berlaku perkara pelik? Yang menunjukkan atas besar kadarnya, nak tunjukkan besarnya Nabi tu, pangkat duduk dalam rahim sekarang ni, besarlah pangkatnya daripada beberapa karamah. Istilah panggil karamah lah, sebab yang berlaku ni dekat ibu kepada Nabi SAW. Kita tak boleh panggil mukjizat, malah kita nak panggil irhas. Irhas ni perkara pelik yang terjadi dekat Nabi sebelum dilantik menjadi Nabi. Mana-mana Nabi, mana-mana Nabi dan Rasul sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul, berlaku perkara pelik. Dia panggil irhas. Irhas tu apa? Perkara pelik lah. Perkara pelik ni perkara yang mencari adat. Adatnya tak berlaku, tiba-tiba berlaku kan. Tapi dekat Sayyidatina Aminah takkan nak kata irhas, sebab dia bukan Nabi, dia perempuan lagi. Nak kata mukjizat lagilah jauh. Nak kata mukjizat Nabi masih lagi dalam rahim. Macam mana? Maka tu dia kata karamah. Karamah ni pun sama juga, perkara mencari adat lah juga. Cuma karamah ni berlaku dekat para wali. Irhas berlaku kat para Nabi dan Rasul sebelum dilantik. Mukjizat berlaku kepada para Nabi dan Rasul yang setelah dilantik. Ada satu lagi perkara pelik mencari adat juga, iaitu dia panggil sihir. Sihir pun sama, mencari adat. Kalau tak mencari adat tak nama sihir. Sihir dia panggil mencari adat juga. Okay. Satu lagi ma'unah. Ma'unah ni macam ni kita kata, mukjizat berlaku kepada para Nabi dan Rasul setelah dilantik menjadi Rasul. Irhas terjadi kepada Nabi dan Rasul tapi sebelum dia dilantik, masih kecil-kecil kan. Dia panggil irhas. Karamah terjadi kepada bukan Nabi dan Rasul tapi orang-orang alim, ulama-ulama sebagainya, wali-wali, dia panggil karamah. Ma'unah pula terjadi kepada orang biasa macam kita. Jadi macam biasa, macam kita. Apa-apalah, kadang-kadang terjadi juga. Kalau accident kan, kereta total loss, tak boleh repair kereta. Insurans pening kepala, Allah rugi aku insurans kata, nak kena ganti. Maknanya tak boleh repair dah. Tapi kita yang terbabit dalam accident tu tak masuk pun ward, pesakit luar je, ada luka sikit kat sini, lebam sikit kat sini. Tengok pada kereta ni mati ni, terbelah dua. Tengok pada dia, kenapa tu? Allah bantu. Apa nama? Perkara pelik lah tu. Ma'unah dia panggil. Ma'unah berlaku pada orang biasa. Tapi berlaku kepada orang jahat, dia panggil sihir ataupun istidraj, ya juga. Itu berlaku pada orang jahat. Sihir berlaku, benda pelik juga, mencari adat juga. Dia boleh, dia ambil mati orang tu. Kan mencari adat tu. Cuba kita tiup, tak mati-mati pun. Kenapa dia tiup mati? Sedangkan dia jahat. Perkara itu mencari adat. Maka dia panggil istidraj ataupun sihir. Benda pelik. Jadi apabila benda pelik berlaku, tak semestinya pelik tu, tak semestinya dia tu betul. Tak semestinya betul. Jika perkara pelik berlaku, perkara ajaib berlaku, tak semestinya betul. Tengok dulu orang yang buat perkara pelik tu, adakah bertepatan dengan syariat? Betul, orangnya semayang elok apa, maka kita panggil lah dia karamah atau mungkin juga ma'unah. Okey. Cerita apa? Musailamatul Kazzab zaman Nabi dulu. Sahabat Nabi kena berperang, kena pukul lah kita kata, kat belakang kepala ni. Keluar biji mata. Macam mana perang tahu. Kena pukul kat belakang, tak keluar biji mata. Tak keluar. Nabi buat macam mana? Nabi ambil, Nabi tekan masuk, Nabi ludah dekat mata, masuk balik, elok balik. Okay? Dan sahabat tu kata lebih terang daripada yang tak terkeluar. Dia panggil mukjizat lah kan. Musailamatul Kazzab, Nabi palsu. Ada zaman Nabi dah ada Nabi palsu dah. Nabi palsu. Dia kata, aku boleh. Mana? Orang buta sebelah. Mai, dia ludah. Buta dua-dua belah. Soalannya, memang kita nampak teruk, kita nampak tak elok tak. Tapi perkara tu adakah perkara pelik?
Pelik tu mencari adat. Cuba kita cari orang, kita ludah kat mata dia. Tak betul. Kenapa Musailamatul Kadzab? Nama dia Musailamah je. Kita gelar dia Musailamatul Kadzab. Kadzab tu penipu. Kadzab tu bahasa Arab penipu. Apa panggil? Lebong. Nipu. Jadi Musailamatul Kadzab, Musailamah si penipu. Sebab memang penipu pun. Dia bukan nama Kadzab tu, bukan nama dia. Kadzab tu penipu. Jadi Musailamah ni bila dia ludah, dia kata aku boleh buat juga, dia ludah. Buta dua-dua. Itu kan benda pelik. Walaupun tujuan je nak bagi celak dua-dua, tiba-tiba jadi buta pula. Tapi tetap juga benda tu benda pelik. Kalau kita ludah dekat mata orang, tak buta. Kenapa dia jadi? Dia panggil istidraj. Satu benda pelik yang Allah anugerahkan, Allah yang bagi juga dekat orang yang lawan perintah Allah. Lagi lawan, lagi power Allah bagi, supaya dia lebih jauh daripada Allah. Dia lebih jauh daripada Allah. Jadi kalau benda tu pelik, tak semesti betul. Kita datang ke tempat dia, kita tak cakap penyakit kita apa lagi, dia kata dia tahu dah. Dia tahu dah. Aku tahu dah penyakit kau apa. Pelik, mesti betul. Belum tentu. Mungkin betul, mungkin tak betul. Kalau yang betul, kita tengok dia. Orang sembahyang ke tak? Di masjid ke tak? Tengok macam mana diri dia baca apa? Baca bismillah, bunyi gitu. Tak putih bunyi apa. Entah baca apa benda. Ke baca ayat Quran. Nampak macam Quran, tapi macam bukan Quran. Bunyi tak bunyi, begitu. Jadi kita tak boleh kata dia tu betul, walaupun dia buat benda pelik. Tak semestinya. Sebab yang benda pelik boleh terjadi sama ada orang jahat atau orang baik. Jadi kena tengok, jika orang yang terjadi pada dia benda pelik tu ikut selari dengan syariat, maka kita boleh katalah itu maunah tu, pertolongan Allah. Itu karamah tu, tok wali tu, karamah boleh kita kata. Sebab selari dengan syariat. Kalau tak selari, tak boleh kata. Mungkin istidraj. Jadi yang berlaku ni karamah dekat ibu Nabi, karamah, benda pelik. Karamah ni sebenarnya karim. Karam ni apa? Karam bukan karam laut apa, karam tu kan bahasa Arab. Kara atau karim, mulia. Karamah ni kemuliaan. Lepas tu kita panggil dia tu keramat tu. Tapi kayu keramat macam mana pula? Tu lain kot, maksud lain kot. Tapi karamah ataupun karim ataupun karam ni adalah mulia. Takkan kayu mulia. Boleh jadi juga kot kayu tok wali mana. Okey. Jadi karamah ni kemuliaan. Kita tu dia tu ada keramat tu, jangan main tu. Keramat tu maksudnya dia tu ada kemuliaan, orang baik-baik, mulia. Itu maksud. Jadi beberapa karamah dan tanda bahirat. Bahirat ni boleh kita kata cahaya ataupun kilauan ataupun sinaran. Keluar sinaran. Dekat mana? Dekat perut tu. Dekat keluar. Kita tak nak bayang, tak tahu nak bayang macam mana. Tapi terkeluar bahirat. Bahirat ni cahaya-cahaya keluar. Sinaran, kilauan keluar. Kat situ dah pelik dah. Orang biasa mana ada mengandung, mana keluar benda tu, mana keluar cahaya. Okay? Hingga lalulah segala bulannya. Maksudnya daripada awal mengandung sehingga berbulan. Malah ada kitab lain, saya tak sempat nak salin. Saya sempat baca kitab lain tadi. Dia sebut bulan pertama jadi pelik gini. Bulan kedua ada pelik. Bulan ketiga ada pelik. Sampai melahirkan. Semua ada pelik-pelik. Dalam kitab kita tak ada. Dia kata sehingga lalulah segala bulan. Maksudnya setiap bulan tu ada je benda pelik jadi. Karamah kat jadi. Dia tak sebut apa dia. Maka tiada mengenakan dia oleh barang yang mengenakan segala perempuan yang bunting daripada sakit hendak beranak. Tiap-tiap bulan tu jadi benda pelik, berkeluar cahaya dan sebagainya apa, dan ketika mengandung tak sakit langsung. Macam mana yang orang mengandung lain sakit, muntah-muntah, tak boleh bau tu, tak boleh bau ni, nak makan pelik-pelik, kan macam-macam kan? Sikit lapar. Benda-benda tu tak berlaku. Sakit, anak terlalu aktif jadi sakit, bleeding, keluar darah dan sebagainya. Tak jadi. Macam orang yang biasa jadi, tak jadi ketika dalam kandungan. Kemudian melahirkan. Ketika melahirkan kan sakit. Tak sakit. Itu dia kata sini. Daripada sakit hendak beranak, tak sakit langsung. Cuma keluar bukan tempat
keluarnya Nabi dan Rasul bukan keluar macam kita keluar, bukan jalan tu, bukan melalui faraj, bukan jalan tu kita keluar, bukan jalan tu Nabi keluar, kita yang keluar kot tu. Nabi keluar mana-mana Nabi dan Rasul, dia keluar di bawah perut, bawah perut, bawah pusat kot tepi ni dia terbelah, benda keluar kot tu. Keluar kot tu. Malah para ulama kata, sesiapa yang kata Nabi keluar kot jalan biasa kita keluar, kena tangkap masuk penjara. Siapa kata gitu? Nabi macam kita, beranak. Memanglah Nabi dilahirkan, beranak tu dilahirkan, keluar kot tu juga, keluar tempat keluar darah haid juga, tangkap masuk penjara. Kalau ikut hukum Islam lah, kena tangkap siapa cakap gitu. Sebab bukan keluar kot tu. Dulu orang dengar, orang percaya waktu tu. Dan selepas pada tu beratus tahun orang percaya. Padahal waktu tu mana ada pembedahan yang Caesar tu, mana pembedahan kan? Kan sekarang ada. Dulu tak ada pembedahan tu, pun orang percaya. Sekarang tak pelik pun bila kita kata keluar kat tu. Sebab memang ada pun, memang berlaku pun. Sekarang boleh berlaku, cuma adalah doktor, ada bius dan sebagainya. Tapi yang ini, para malaikat jadi doktor, tak ada dah bius. Pakar bius. Siapa pakar bius? Sayyidina Jibril. Tak payah, pakar bius dah ada kat situ dah. Jadi tak sakit dan tak apa. Cuma kalau dulu orang tolak, tak orang kata apa, tak pelik lah. Tapi sekarang kalau orang tolak, pelik. Tolak apa? Nabi lahir kat tu, ikut bawah pusat tadi tu. Orang tolak kalau sekarang pelik. Sebab manusia biasa pun boleh keluar kat tu dah sekarang ni kan. Zaman dulu kalau orang tolak tak pelik. Sebab mana boleh keluar kat tu, macam nak belah matilah waktu tu. Sejak bila buat pembedahan? Rasa 100 tahun lepas tak ada lagi tak? Rasa baru 50 tahun kot kebelakangan ni yang ada Caesar yang tu lah. Anak songsang ke apa kan, terbelit tali pusat ke apa, dia buat pembedahan kan. Ataupun mak tu tak larat nak push, tak larat nak teran. Tak boleh buat apa dah tak ada apa dia panggil, dah tak ada tenaga dah. Lepas tu dia buat kan. Rasanya baru 50 tahun kot. Ada tak? Ke mungkin kurang 30 tahun lepas ke baru tak? Kalau orang dulu, mungkin dia tak percaya. Ada orang yang menolak, mungkin tak percaya. Dia kata mengarut. Tapi kalau kita kata mengarut, keluar kat tu, kita lagi pelik. Sebab kita dah boleh tengok sekarang berlaku. Kalau kita kata pelik benda tu, Nabi kena belah dada, nanti dia cerita Nabi. Masa kecil-kecil kena belah dada, tak ada bius. Ada 3 doktor besar. Doktor Mikail, Doktor Jibril, Doktor Israfil. Semua pakar tu, pakar urat, pakar saraf, semua ada tu. Pakar bedah. Mereka tak pakai bius pun. Lagi pelik, buat keluar jantung. Dek. Basuh dengan air zam-zam. Lagi pelik. Kalau tak percaya yang ini, macam mana kita nak percaya Nabi kena belah? Bukan sekali, berkali-kali kena belah hati dia. Ambil hati, ambil jantung, belah 2. Buka, dalam keadaan hidup. Tak ada bius, tak ada apa. Kalau yang ini, masih lagi boleh masuk akal kita kan. Masih kita kata, okey lah, boleh percaya lagi lah kan. Kalau kita ini pun kita rasa pelik dah, macam mana lepas banyak lagi cerita pelik lepas ni kat Nabi. Macam mana kita ni? Jadi keluar kot bawah pusat. Bawah pusat dia terbuka dengan sendiri, macam terbelah dengan sendiri, keluar Nabi kat tu. Okay. Dan tak sakit langsung. Dan padahal tiada mengetahui dengan dia seorang pun tak tahu. Maka mendengar ia akan beberapa perkara yang menakutkan dia. Jadi bila tak sakit, tak itu orang cakap beranak sakit, risaulah Siti Aminah ni. Dia seorang je dekat bilik tu. Tu maksudnya. Dan padahal tiada mengetahui dengan dia seseorang. Ketika dia nak bersalin, seorang pun tak ada kat situ. Semua keluar. Abdul Muttalib keluar. Siap duduk dalam bilik seorang-seorang. Dah rasa sakit, dah rasa bukan sakit, dah rasa nak melahirkan. Tak sakit pun. Dia tak sakit, tapi dah rasa macam nak melahirkan. Risaulah dengar cerita nak salin ni sakit gitu gini, kena ada orang sambut macam-macam. Risau. Dia risau ni. Dia risau. Perkara yang menakutkan dia, takutlah Siti Aminah. Maka melihat ia akan seolah-olah tiba-tiba ada sayap burung yang putih. Tak tahu macam mana. Dia kata seolah-olah sayap burung yang putih menyapuh atas badan dia, atas hatinya. Maka hilanglah takutnya. Hilang rasa takut tadi. Sebab seorang-seorang. Okay. Dan mengenakan dia dahaga. Yelah orang salin dahaga. Bila dahaga,
Maka tiba-tiba ia dengan minuman yang putih yang ada di dalamnya laban. Tiba-tiba ada satu gelas lah kita kata, yang dalam tu ada laban. Laban tu susu, ada susu. Maka minum ia akan dia, minum. Lega lah kemudian melihat ia akan beberapa perempuan. Ni dah pelik lah, dah mula cerita pelik. Kemudian tiba-tiba nampak perempuan yang tinggi-tinggi, perempuan tinggi. Okay? Maka maknanya masa ni nak bersalin ni. Tengok tiba ada perempuan, mudah kata Tok Bidan lah. Macam Tok Bidan, tiba-tiba ada. Tak kenal pun. Maka tercengang ia. Tiba-tiba ada. Dah lah semua keluar, aku seorang kat rumah. Maka tercengang ia daripada mereka itu. Siapa ni? Maka berkata mereka, katalah yang perempuan tadi, beberapa orang perempuan. Kami Asyah. Asyah siapa Asyah? Isteri Fir'aun. Ya, Asyah yang beriman kan? Isteri Asyah yang selamatkan Nabi Musa. Siti Asyah ni. Ada kat situ. Macam mana boleh ada? Disebut roh orang beriman ada dekat Illiyin. Roh tu sehingga hari kiamat. Surah apa tu ada? Satu lagi Sijin. Sijin, roh orang-orang yang fasik, maksiat, jahat, kafir semua duduk kat Sijin. Kalau roh orang beriman duduk Illiyin. Tak ingat surah apa, tapi biasa baca kan. Illiyin, Sijin tu biasalah baca tu. Maknanya dia ambil roh tu turun lah. Tak ada pelik pun. Tak pelik pun. Okay? Dan Maryam ibu Nabi Isa. Okay. Dua ni lah yang tinggi-tinggi. Dan mereka itu daripada bidadari. Dan beberapa orang bidadari surga. Dan tiba-tiba mana dia datang nak jadi bidan. Datang nak jadi bidan, nak sambut Nabi. Dan tiba-tiba dengan sutera yang putih. Mestilah nak kena ada macam apa? Nak sambut tu mesti ada kan? Ada sesuatu lah macam kain apa semua, sutera. Tiba-tiba datang sutera putih. Dibentangkan antara langit dan bumi. Allahuakbar, macam mana nak cakap tak kerti. Okay? Dan tiba-tiba dengan suara yang berkata ia, ambil oleh kamu akan dia daripada segala mata manusia. Maksudnya kalau ada manusia semua tak nampak. Tak nampak lah. Tak tahu dan tak nampak. Sebab kelahiran ni semua orang tak tahu. Semua orang tak tahu. Tak nak bagi orang tahu ketika kelahiran Nabi. Yang pertama kalau Yahudi tahu, memang dia bunuh dulu. Dan banyak lagi berlaku perkara-perkara pelik yang akan dicerita nanti. Di tempat lain, terpadamnya obor. Obor majusi yang tak pernah padam. Terpadam pada itu. Api itu. Api apa? Olimpik tu kan? Olimpik tu kan bawa api tu kan? Pergi negara ke negara tu. Bawa tu. Ada orang berlari kan bawa tu. Dia bawa api tu. Api tu api majusi. Sebelum zaman Nabi lagi dah ada dah agama majusi, agama sembah api, sembah matahari. Api tu tak pernah padam. Sebab tu dia orang sembah macam Tuhan lah, tak pernah padam. Tak pernah mati. Api tak pernah mati. Kalau kita nak buat sukan Olimpik, kan ada benda tu kan? Negara-negara kan ada api tu, obor tu. Ada orang akan bawa api tu. Bawa pergi ke negara tu. Maknanya bawa Tuhan dia pergi situ. Kita buat larian obor. Kita tak faham. Itu Tuhan orang majusi dulu. Ketika Nabi lahir tu, malam tu terpadam obor tu yang tak pernah terpadam. Dulu sampai sekarang tak pernah terpadam. Api tiba-tiba terpadam. Tapi dia punya pendeta dia cucuh cepat-cepat. Mana orang tahu kata. Dah obor terpadam, cucuh, api lain lah. Ni bukan api yang beribu tahun tak padam kan. Sebab api tu dah padam, cucuh balik. Tapi mana orang tahu. Tapi terpadam pada malam tu. Kalau macam tu, diorang pun ada kitab diorang juga. Diorang pendeta, diorang ada ahli sihir diorang juga. Diorang kata kalau terpadam je ni maknanya akan lahir seorang gini-gini di sini-sini, mari kita bunuh dia. Ada gitu. Sebab tu ditutup, semua orang tak tahu ketika kelahiran Nabi. Sebab tu. Dan macam tu jugalah yang lain-lain, ada istana kaisar runtuh. Elok-elok istana tu tiba runtuh. Istana tu tak logik runtuh. Tiba-tiba runtuh kerana diorang ada kajian diorang lah, orang kafir. Jadi sebab tu ditutup.
Seorang pun tak tahu. Dan melihat Aminah akan beberapa lelaki. Oh, beberapa lelaki. Ada lelaki juga. Yang berdiri mereka itu berdiri pada hawa ni udara, berdiri. Terapung lah, terapung. Bukan terapung, apa namanya? Terapung lah, terapung. Terawang-awangan. Terapung dekat air. Duduk terbang. Boleh tak kata terbang? Duduk terapung tu. Pada hawa tu kat udara lah. Pastilah malaikat tu kot. Ke siapa lah? Malaikat. Sebab malaikat hanya boleh menyerupai lelaki saja. Pada tangan mereka itu beberapa kendi daripada perak. Ada kendi lah, cerik-cerik daripada perak. Ada tu, lepas tu ada dia punya tempat keluar air tu kan. Daripada perak, dibuat daripada perak. Dalam tu ada air lah. Dan melihat ia akan sepuak. Itu lelaki tadi ataupun malaikat tadi. Kemudian nampak lagi sepuak satu kumpulan. Kumpulan apa ni? Daripada burung. Burung pun ada. Segala paruhnya daripada zamrud. Tak tahu lah macam mana nak cakap paruh daripada zamrud. Dan sayapnya daripada yakut. Permata lah, yakut, zamrud, macam permata. Menyelubungi ia akan bilik tempat beranaknya itu. Mungkin burung tu pusing begitu kot. Jadi macam tenang, relax gitu. Kita tak nak bayang sangat sebab benda tu benda pelik kan. Dan melihat ia akan 3 panji-panji. Bendera. Panji tu bendera. Satu di masyrik dan satu di maghrib. Satu di masyrik, satu di maghrib. Satu kat timur, satu kat barat. Dan satu atas Kaabah. Satu atas Kaabah. Baca je lah cerita, nak bayang macam mana tahu kan? Dan bersangatanlah dengan dia kelakuannya. Maksudnya bersengatanlah dia. Sebab dah macam-macam orang duk sibuk. Ada orang nak bantu. Ada bidadari. Ada Siti Maryam, Asiyah. Ada pula burung-burung. Ada macam-macam. Jadi bersangatanlah dia dengan kelakuannya. Relax lah. Tenang aja dia. Siti Aminah ni. Dan berasa ia seolah-olah bersandar ia kepada beberapa perempuan. Seolah-olah macam relax, ada orang pegang kat belakang, urut-urut sikit ke gitu lah. Relax aja dia. Dan terbanyaklah mereka itu atasnya pada rumah. Maknanya banyak, penuh rumah lah kita kata. Ya. Kita tak pernah bincang, kita tak pernah baca, dan kita tak pernah teringin nak bincang pun tentang kelahiran Nabi ya. Sebab kita kata peliknya. Padahal tak pelik sebenarnya. Tak pelik pun. Jadi sebab kita kata Nabi umur 40 tahun kena dipeluk oleh Jibril, dilantik menjadi rasul, begitu gini gitu. Masa kelahiran tu lahir pada 12 ribu awal tahu gajah. Tak ada pun kita nak bincang masa lahir tu macam mana. Kan? Bila kita bacalah hari ni. Tengok. Peliknya. Sepatutnya tak pelik pun. Kita je malah nak bukan malah, tak terfikir pun ada cerita ini. Tak terfikir pun ditulis cerita ini. Ingatkan tak tahu macam mana kot. Ataupun mungkin kita fikir lahir macam orang biasa lahir. Mungkin kita rasa gitu. Tidak, ni Rasul akhir zaman. Nabi ni tak sama dengan kita. Dari sudut spesies sama. Spesies manusia. Kul innama ana basyarum mithlukum. Ayat Quran tu. Aku macam kamu. Ayat Quran. Katalah ya Muhammad. Aku macam kamu. Yuha, tapi aku terima wahyu. Tu je beza. Kita tak terima wahyu, Nabi terima wahyu. Jadi dari sudut kemanusiaan samalah kita dengan Nabi. Dari sudut ada anak, ada isteri, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira. Itu dari sudut tu. Tapi dari sudut lain tak sama langsung dengan Nabi. Dari sudut spesies boleh kata gitu kot. Samalah. Nabi bukan malaikat, bukan binatang, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan jin. Nabi jenis macam kita manusia. Tapi dari sejenis itu saja. Yang lain beza. Nabi yang kita panggil keluar ikut kubul dan dubur, kita panggil najis, hai kencing, tahi. Keluar kat Nabi bukan hai kencing, tahi. Tak, siapa kata macam tu kena tangkap juga. Kalau kajian Islam memang kena tangkap. Siapa kata Nabi begok urok,
Keluar 2-3 ketul. Nabi kencing juga. Air kencing. Siapa cakap tu kena masuk penjara. Tangkap. Bicara masuk penjara. Tak boleh cakap. Sebab yang keluar bukan najis. Keluar bukan najis. Nanti kita tengok kisah-kisah. Ada orang minum air kencing Nabi. Ish. Kita duduk. Hacing. Tu air kencing kita. Hacing tu. Kita salah. Kadang-kadang kita salah. Kita tak bicara perkara ni. Sedangkan dia akidah. Dia akidah. Kita tak bicara. Kita ingat Nabi tu macam orang biasa. Tak. Jauh beza dia. Sebab nak terima wahyu ni, dia tak boleh macam kita. Nak terima wahyu ni tak boleh macam biasa. Wahyu tu suci. Tak boleh. Maka tak kala itu beranaklah ia akan dia lepas dah relax, tenang, tak rasa sakit, keluarlah. Seolah-olahnya bulan yang sangat cemerlang cahayanya. Keluar dengan cahaya-cahaya. Ada satu, saya baca kitab yang tebal sikit, bila macam tu, Sayyidatina Aminah ambil macam periuk ke macam tu lah, macam apa, kuali ke periuk ke yang untuk masak tu, tutup Nabi, sebab cahaya. Sebab cahaya takut orang kata apa benda. Kalau sekarang boleh kata, lampu fanfare ke apa naik sampai kata lampu yang tu. Habis nak kata apa? Ada konsert ke apa? Macam baru ni ada konsert, ada konsert ke apa tu sebab nampak cahaya. Tapi kalau dulu kau nampak cahaya apa benda? Dia takut, dia tutup. Dia risau, dia tutup. Tak nak bagi nampak cahaya tu. Ada tu, tapi dalam kitab kita tak tulis tu. Tapi memang keluar dengan cahaya. Macam mana? Okay. Dan disunatkan daripada tempat ini mengucap selawat atasnya kerana memuliakan dia. Dan diperanakkan Nabi pada Mekah Al-Musharrafah. Kat mana kejadian ini berlaku? Mekah. Itu beres lah. Kita dah tahu tak? Kita dah tahu di Mekah. Beres. Tak kala, bila? Pukul berapa? Kita kadang-kadang tak kena tahulah Nabi. Kata sayang Nabi. Kena tahu sebiji. Pukul berapa? Kalau pukul lah, istilah pukul lah kan. Pukul berapa? Dekat mana? Rumah ke? Dekat hospital ke? Kalau ada hospital. Macam mana ke? Kena tahulah. Tapi kita tak ambil peduli pun benda ni. Pada naik fajar, maksudnya subuh, waktu subuh, naik fajar. Hari apa hari? Hari Isnin. Sebaik betul, sama kan? Hari Isnin. Bagi berapa hari bulan? 12. Okey, 12 apa? 12 dalam kitab kita 12 malam yang berlalu daripada bulan Rabiul Awal. Bahasa dululah. 12 Rabiul Awal tahun 1970 kan? Tahun gajah. Soalan. Tahun gajah tu tahun berapa? Dan kenapa dia panggil tahun gajah? Kenapa dipanggil tahun gajah? Gajah tu surah Al-Fil tu, surah gajah tu kan. Surah Alam Tarakai. Orang dulu panggil Alam Tarakai. Surah Al-Fil tu Alam Tarakai lah. Baca surah Alam Tarakai. Apa bukan Alam Tarakai lah, surah Al-Fil. Boleh lah tu Alam Tarakai, sambung lah. Kadang-kadang kita terlebih-lebih sangat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil tu adalah gajah. Dalam surah tadi menceritakan tentang kisah tentera bergajah Abrahah. Tentera bergajah Abrahah. Yang mana sebelum diutuskan Nabi, sebelum Nabi lahir lah, dan sebelum tu dah ada sistem hari. Sistem hari mengikut bulan, iaitu 29-30. Dah ada dah. Sebelum Nabi ada, dah ada dah sistem tu. Orang dulu pakai dah. Dan dah ada juga sistem bulan, iaitu sebulan. 29-30 jadi sebulan. 29-30 jadi sebulan. Jadi kalau lepas dan dia ada nama dia lah. Dia ada Muharram, ada. Sebenarnya Muharram sebelum Nabi diutuskan, Muharram ni bulan ni lah. Bulan Muharram ni, bulan ni namanya Safar Awal. Kemudian bulan depan Safar Sani. Tapi bila diutuskan Nabi tukar Safar Awal kepada Muharram. Safar Awal tu Safar 1 lah. Bulan depan kan bulan Safar kan? Muharram Safar kan? Itu Safar 2 dulu. Nabi tukar. Muharram, Safar tu Safar lah. Dulu Safar tu Safar 2. Muharram tu Safar 1. Tapi dari sudut bulan tu dah ada dah. Bila katalah Safar Awal ataupun Muharram, bila sampai Zulhijjah, dia akan kembali balik kepada Muharram. Safar Awal balik. Begitulah. Itu dah ada sebelum zaman Nabi lagi.
29.30 dah ada zaman, sebelum zaman Nabi lagi dah ada 29.30 dah sistem hari, dan dah ada dah sistem bulan, 12 bulan dah ada dah. 12 bulan tapi dia tak panggil setahun lah. Dia panggil 12 bulan ulang balik. 12 bulan ulang balik. 12 bulan ulang balik. Kita tak panggil setahun. Kalau panggil setahun, tahun dah adalah tahun. Sistem tahun tak ada lagi waktu tu. Tak ada. Sistem tahun digunakan pada 17 Hijrah. Baru dah ada sistem tahun. Yang 1 tahun 0001 bila? 0001 bila? Tak nak tepi. Sekarang 1445 yang baru masuk ni, baru masuk. Elok lah kita cerita pasal ni. Kena dengan Muharram. Sekarang 1445. 0001 bila? Hari hijrah Nabi. Sebab tu namanya 144 Hijrah. Jadi kita tukarlah sikit. Ini tahun berapa? 1445 dari hijrah Nabi. Baru terasa, oh dah 1445 tahun Nabi hijrah. Kalau 1445 hijrah. Ingat hijrah tu macam saja nama je, bukan. Hijrah tu maksud Nabi telah berhijrah pada 1000 hari ini dalam sejarah 1445 tahun dahulu. Tu maksud hijrah. Jadi maknanya 0001 adalah pada tahun hijrah tu, tahun Nabi hijrah. Sekarang 1445. Okay. Ditentukan 0001 tu adalah tahun pertama. Bila? Tahun ke-17. Setelah 17 tahun, setelah 17 tahun hijrah, dah 17 tahun hijrah, baru buat mesyuarat. Masa tu Nabi dah wafat. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata gini, kita kena ada tahun lah. Ya, zaman Nabi tak ada tahun. Zaman Nabi ada hari dan bulan aja. Tapi kita kena ada tahun. Adalah sejarah cerita dia. Saya baru cerita semalam. Dekat kitab Musalli, kan baru cerita semalam, malah nak cerita ulang balik. Tak apa lah, nanti kita akan masuk cerita tu nanti. Maknanya, berlaku peristiwa menyebabkan Sayyidina Umar kata, kita kena letak tahun. Sebab takut-takut kalau kata kan, Sya'ban. Sya'ban mana? Sya'ban mana? Sya'ban ni ke? Datang rumah bulan Syawal ada buat kenduri. Syawal mana? Dia pun datang. Bukan Syawal ni, Syawal tahun depan. Macam ni. Syawal satu lagi. Jadi kena ada Syawal pada Syawal 30. Tahun 30. Syawal ada. Jadi Sayyidina Umar letak pada hijrah tu adalah tahun 1. Tapi zaman Sayyidina Umar waktu tu 17 hijrah dah. Maknanya ketika 1 hijrah hingga 17, 1 hingga 16 lah. 1 sampai 16 tak pakai tahun, tapi dah ada tahun. Jadi bermula je ditentukan tahun 17 terus. Dia terus berapa 17? Kenapa tak guna 1 hijrah dah 17 tahun. Jadi apa? Dia panggil post dated. Undo. Ditentukan 1 hijrah pada tahun ke-17 hijrah. Ditentukan. Jadi pada waktu tu tak ada tahun, sistem tahun tak ada lagi. Masa Nabi nak lahir ni sistem tahun tak ada lagi. Yang ada sistem hari dan bulan ada. Jadi macam mana orang waktu tu dia nak bagi tahu. Contoh kan, contohnya ini kau anak kau ni, anak aku. Bila dia lahir? Dia lahir bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal bila? Nampak macam besar tu. Katalah tinggi ni dah. Rabiul Awal yang ni Rabiul Awal, ni kan Rabiul Awal kan. Ni sebelum tu Rabiul Awal, sebelum tu kan payah nak cakap. Sebelum tu. Sebab dia tak katalah berapa tahun, tak ada tahun. Jadi dia kata sebelum tu. Jadi susah. Kadang-kadang dia tentukan mengikut peristiwa yang berlaku. Contohnya mengikut banjir. Ni anak kau yang bila ni? Anak nombor 2. Contoh nak cerita zaman dulu, dia bila nak cakap tahun, dia tak cakap tahun sebab tak ada tahun lagi. Tak ada sistem tahun. Ini anak kau dah besar, bila anak kau lahir? Contoh kan. Ini dia lahir masa bulan Zulhijjah gitu. Oh, Zulhijjah mana? Zulhijjah yang tahun banjir, Zulhijjah yang masa banjir tu. Yang dekat dengan banjir tu, dia guna sistem tu. Kau ingat tak kau hutang aku? Kau hutang aku dah lama dah tak bayar. Bila aku hutang kau? Kau hutang aku bulan Zulkaidah. Zulkaidah mana? Zulkaidah masa kemarau. Kira-kira balik 4 tahun lepas. Contoh.
Dia tak ada 4 tahun tu. Dia tak ada sistem tahun. Dia cari tu. Kadang-kadang payah juga. Kalau tak ada apa-apa nak jadi kan. Tahun tu tak jadi apa. Nak kata macam mana? Kemarau tak ada. Banjir tak ada. Ada ribut. Kau ingat tak ribut besar gitu? Masa tahun. Masa tu lah. Sebab itulah Nabi dikatakan lahir tahun gajah. Sebab pada waktu itu, dekat-dekat waktu tu, ada tentera bergajah. Jadi sebab tu kita kata 12 Rabiul Awal tahun gajah. Sebab tak ada sistem tahun lagi waktu tu. Jadi kalau kata tahun gajah, ingat Abrahah datang. Ni pun ada cerita nantilah, kita cerita akan datang nanti. Abrahah tak puas hati. Dia datang untuk musnahkan Kaabah. Akhir sekali dekat Wadi Muhassir, dia kena dengan burung. Burung yang ambil daripada batu-batu daripada neraka lah, kita kata, ambil balik, hancur lebu. Kisah tu diceritakan dalam surah Alam Tarokai, Al-Fil. Jadi sebab tu dia kata tahun gajah. Tahun gajah. Nak berhenti kat mana? Berhenti kat mana ni? Tengoklah kat berhenti kat mana, baca dulu. Sebab agak panjang cerita ni. Tahun gajah. Dan diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah. Dan diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah kita, isteri Nabi radhiyallahu anha, bahawasanya ada pada negeri Mekah seorang Yahudi yang berniaga padanya. Ada seorang Yahudi peniaga. Maka tak kala malam diperanakkan Rasulullah, pada malam melahirkan tu, padanya berkata ia, orang Yahudi dia berniaga. Yahudi ni pula Yahudi, bukan Yahudi sekarang, Zionis bukan. Yahudi Ortodok. Yahudi Ortodok dia panggil lah, Ortodok. Yahudi yang ikut ajaran asal, tapi dah ubah pun ajaran tu, ajaran asal. Yang ikut kitab, senang cerita. Tapi bukan kitab Taurat. Kalau kitab Taurat betul, kitab Taurat yang telah diubah, gitu. Tapi dia panggil Ortodok. Dia ada Ortodok, dia ada Protestan pun ada juga. Itu dah Nasrani. Dia ada beberapa lah, dia orang punya ni. Katolik. Jadi yang paling yang jenis minum arak apa ni, itu Protestan. Itu Bani Israel juga, yang kita panggil Kristian ataupun Nasara. Dia tu minum arak apa kan. Sedangkan yang Katolik tak boleh minum arak, haram. Bagi agama dia dan yang agama yang telah diubah lah pun. Injil dia lah yang dia kata Injil. Sedangkan itu Bible. Jadi dia yang kata apa? Saya tengok dalam YouTube kan, ketika pengkemumian, Tok Iman dia joget, pegang ni, ya, itu Protestan. Tok Iman dia bawa Tok Iman lah kita panggil dia punya tu kan, bawa nak cakap jenazah bukan jenazah, bawa mayat tu sampai joget. Tu ada lagu dung R&B lagu dia. Boleh saya tengok. Itu Protestan. Minum arak apa, dedah aurat berzina. Tapi kalau yang Katolik, dia jaga. Dia ada semayang dia jaga, tak boleh minum arak sebagainya. Ini Ortodok Yahudi. Ini lagi jaga, yang pakai kepiah kecil. Yang pakai baca jubah tak jubah, kot tak kot tu. Janggut. Iaitu Ortodok. Itu Yahudi. Yang Zionis yang ambil Palestin tu, itu Zionis. Itu Yahudi yang tak ikut kitab. Yang kata Ortodok tu Yahudi juga ikut kitab, tapi kitab tu diubah lah. Ikut kitab. Nak kata Yahudi baik lah. Baik dari sudut dia ikut kitab, cuma kitab dia telah diubah. Gitu je lah. Yang Zionis tu yang jahat tu, tak ikut, dia tak ikut kitab dia pun. Kitab dia sendiri pun dia tak ikut. Tu. Jadi ada tiga peringkat. Dia ada Protestan, dia ada Katolik, dia ada Ortodok. Ortodok ni memang semayang dia pun kita tengok macam nak sama je. Macam nak sama dengan sembahyang kita. Okay? Dia bila bab haid dia ada kena-mengena, dia ada. Macam begini tak boleh, begini adalah. Adalah dia punya tu. Lebih kurang kalau tengok nak sama macam Islam, tapi banyaklah bezanya. Cuma ada sembahyang dia berapa waktu. Sembahyang dia sehari 2 waktu. Umat Nabi Musa sehari 2 waktu sembahyang dia. Seorang Yahudi ni maksud Yahudi yang Ortodok, Yahudi yang ikut kitab. Yang kitab tu pun dah ubah. Tapi bukan semua ubah. Telah diubah kitab tu. Okay? Kita jangan kata Yahudi ikut Taurat. Sebab Taurat tak ubah.
Bila ubah tak bolehlah kata Taurat kan. Yang berniaga padanya, dia berniaga, tapi dia pun orang, nak kata orang alim pelik pula, Yahudi alim. Pandai agama lah, pandai agama dia. Maka tak kala malam diperanakkan Rasulullah padanya, berkata ia, hai segala jemaah Quraisy. Dia pergi berniaga, dia jumpalah kaum Quraisy dekat kawasan dekat Mekah tu. Adakah diperanakkan pada ini malam seorang kanak-kanak? Ada tak yang lahir, ada yang beranak tak ini? Ada tak? Kata mereka, tiada kami ketahui akan dia. Tak ada, mana ada. Kan tadi kan, Siti Aminah duduk seorang-seorang, semua keluar. Kan? Tak ada. Malah kalau ada cahaya ke apa, ditutup dengan sutera tadi, orang semua tak nampak. Dicabut mata-mata orang waktu tu. Bukan cabut mata, cabut pandangan. Kalau bunyi dengar ke apa, jadi macam tak tahu. Kan? Tiada kami ketahui akan dia. Katanya, tilik olehmu hai segala jemaah Quraisy. Tengok molek, ada ni, ada tanda ni. Aku ngaji kitab, lebih kurang gitu lah. Kitab dia lah. Aku ngaji kitab. Kalau ikut dalam kitab aku, kalau malam begini-begini, sejuk begini-begini, rasa adalah dia tanda-tanda. Maknanya ada makna. Ini ada makna dia tu. Cek balik. Aku pelik dia kata ni. Yalah, kita kata orang alim lah. Orang alim Yahudi. Yang dan hingga oleh kamu akan barang yang aku kata bagi kamu, dan hingga oleh aku, kau jangan buat lebih kurang apa aku cakap. Sungguh ni, aku bukan main-main, ni sungguh-sungguh. Ada yang dilahirkan ni, ada ni. Dan yang lahir ni bukan calang-calang. Okay. Diperanakkan pada malam ini. Kalaulah betul aku cakap, maknanya Nabi akhir zaman telah dilahirkan pada malam ini. Kalau ikut aku punya pengajian dalam kitab aku. Alah, memang pun alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dalam Quran sebut. Orang Yahudi Nasrani sebelum Nabi lahir, dia kenal Nabi akhir zaman yang akan lahir. Dan dia kenal Nabi akhir zaman yang akan lahir tadi, dia lebih kenal abna'ahum, dia lebih kenal daripada anak dia sendiri. Anak dia sendiri tak lalat kat mana pun dia tak tahu. Contoh lah. Tapi dia tahu Nabi ada macam ni, begini. Rupa anak dia pun, kalau anak dia sampai 13, 14, 15, 20 orang, tak tahu mana satu ni anak aku ke tidak. Dia bertukar lagi. Tapi sekarang ni dia baca kitab, dalam kitab dia ada, dia kenal Nabi yang akan diutuskan. Belum tu lagi, lebih kenal daripada abna'ahum, anak-anak dia. Sebab memang dalam kitab ada, begini ciri-cirinya, orangnya begini, lahirnya pada waktu begini, masa lahir keadaannya begini. Satu-satu tahu. Satu-satu dia tahu. Jadi dia kata ada umat ni, dia ada Nabi ni, Nabi yang last mengikut pengajian dalam kitab aku kata gitu. Dan dia bagi tahu apa? Umat yang akhirah, umat akhir lah, umat terakhir. Umat terakhir pula. Nabi terakhir bagi umat yang terakhir. Kita lah umat terakhir tu. Dia yang kita panggil Rasul akhir zaman. Kalau betul lah ikut petunjuk aku ni, dah lahir dah ni, tengah lahir sekarang ni. Ikut tanda-tanda memang ya dah. Antara dua tulang kipasnya alamat padanya. Ni dalam kitab dia ada. Di antara tulang kipas, tengah-tengah ada alamat, ada tanda. Dekat sini ada dia panggil khatam nubuwah. Itu kita akan bahas lain kali. Khatam nubuwah, cok kenabian. Tanda kenabian kat belakang. Dekat antara dua tulang kipas Nabi ni, tulang kipas ni kan? Tahu tak tulang kipas tak? Kalau salah tidur dia lenguh kat situ tu. Alamatnya tengah-tengah tu, maksudnya kita kata dekat tulang belakang lah kan? Kat tulang belakang tu beberapa bulu. Ni bulu dia. Apa maksud dia? Mutawatiratun ka'annahunna urufu farasin. Apa maksud dia? Yakni bulu yang berliring-liring seolah-olah bulu tengkuk kuda. Kat belakang ni ada macam seolah-olah macam bulu tengkuk kuda. Kat belakang di antara dekat tulang belakang di antara dua tulang kipas. Straight itu. Itu antara tanda. Banyak lagi tanda. Ada khatam nubuwah. Cok kenabian dia. Okey. Sambung lagi. Berapa minit dah? 52 minit. Dan bersalah-salahan ulama ulama khilaf pada tempat beranaknya. Ada ulama khilaf, ada kata lahir kat mana, rumah siapa. Tak berseorangan tu ya, tapi rumah siapa, dekat mana tu Mekah. Area mana? Bersalah-salah ulama khilaf.
tempat beranaknya. Maka kata qil, ada pendapat ulama kata diperanakkan di Makkah, memang kat Makkah pun, pada rumah yang adalah bagi Muhammad bin Yusuf As-Saqafi. Rumah dia. Satu. Dan kata qil, ada pendapat ulama kata pada Syi'ib, liring gunung lembah. Tak tahu kat mana lah, adalah kat Mekah lah. Dan nazam Melayu, setengah ulama Melayu pula, maka dia ada nazam, dia ada syair dia, Makkah jua tempat diperanak pada cerong bagi Abi Talib ya. Ada rumah Abi Talib, Abu Talib ada kata di situ. Yang kata pakat-pakat keluar tu rumah Abu Talib lah. Rumah Abu Talib, ataupun rumah, ataupun bilik, bukan bilik lah, rumah Abu Talib. Lepas tu Abdul Muttalib, Abu Talib tu Abdul Muttalib, Abu Talib tu anaknya, Abdul Muttalib tu ayahnya kan, datuk Nabi kan. Keluar rumah, yang kata keluar rumah, siap tutup kunci rumah lagi, sebab ada Siti Aminah mengandung, takut orang kacau apa semua, kosong tu, ada kata situ. Dan kata qil, ada pendapat kata dekat Radam, tak tahulah, tinggi gaji lah kat belah mana Radam, tapi kat Mekah lah. Dan dikatakan pada Asafan, ada kata, ataupun Usfan, satu tempat lah kat Mekah. Dan yang muktamadnya di satu tempat, bukan muktamad, yang ada pendapat yang agak kuat, masyhur, adalah Nabi lahir dekat satu rumah yang mana rumah tu dah jadi maktabah, perpustakaan sekarang. Sekarang ni jadi perpustakaan. Kerajaan Arab Saudi tak jaga kesan peninggalan, dia tak jaga. Dia lain, dia cara fikir Arab Saudinya kerajaan lain macam sikit. Dia tak jaga. Jadi maksud dia tak jaga tu, sepatutnya tulislah rumah kelahiran Nabi, kan? Saya pergi kat Kedah, rumah kelahiran Tunku yang pertama siapa? PM Abdul Rahman. Allah. Tunku Abdul Rahman. Ada. Rumah kelahiran Mahdi ada. Maksudnya pemimpin negara ada rumah kelahiran, maksudnya tempat bersejarah lah. Nanti bila 10, 20, 100 tahun lagi orang pakat-pakat tengok lah situ. Tapi rumah kelahiran Nabi tak ada. Bukan tak ada, tak dijaga, bukan tak dijaga, tak buat lah. Dia lain cara fikir dia. Dia takut orang buat korapat kat situ. Jadi sekarang ni jadi maktabah, jadi pustakaan. Orang kata. Dia tak tahu, orang kata jadi maktabah dah situ. Tempat rumah nak tu. Dan turun ia berarti kat mana ya? Dan turun ia atas tangan. Okay. Dan turun tak boleh kena berhenti situ lah. Panjang lah. Sebab bila masuk turun ia, bila tu tengok keluar. Bila keluar ada anak, disambut kadang-kadang bercelak. Nabi dah bercelak dalam keadaan terpotong pusatnya. Pusat dah potong apa? Tali pusat dah siap potong. Dan di khitan siap sunat. Lepas tu bila kata macam tu, mesti kita nak bahas juga yang ada apa? Ajaran baru apa? Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Tiada kemaluan apa? Muhammad tiada kemaluan, macam tu kan? Tak tahu. Hak. Yang tak saya tahu hak tu, hak yang jadi hijau kuat tu. Hak kan? Agama benda, bukan agama dia kata Islam lah. Tapi apa benda nama pun hak apa hak? Satu hak apa hak? Ada, padahal kata ada, tengok di khitan kan. Bukan sekarang. Tengoklah. Nantilah kita bincang, tak sempat lah, panjang. Jagalah anak-anak kita. Nanti kita bahas akan datang hak tak hak ke apa ke. Jaga anak-anak kita lah. Kadang-kadang ada kawan seseorang, dia kata tak sangka kawan dia yang ada dalam salah seorang kan ramai tu. Apa tah? Atau mana tah? Allah itu jawatan bagi Muhammad. Muhammad tu Allah tu Muhammad. Macam mana dia cakap? Lepas tu saya menerima ajaran Nabi tidak ada kemaluan. Apa benda merepek-repek tu kan? Dia cakap merepek tu. Salah seorang tu dia kata kawan aku, dia kata. Hah? Kawan? Dia biasa okey baik. Dia orang baik apa. Tiba-tiba je jadi macam tu. Dan sekarang ni dengan kita nak pindah kat New Zealand. Jual dah semua dah. Dia punya rumah-rumah semua dah jual. Nak pindah kat New Zealand. Allah, apa benda? Kalau kita mengaji, tahu Nabi itu manusia dan sebagainya, tiba-tiba habis macam mana boleh dapat anak? Macam mana dia kata? Macam mana boleh dapat anak kan? Nabi ada anak kan? Tak ingat macam mana dia cakap. Pelik, tengok aja kot. Tengok Sayyidatina Aisyah, tengok gitu. Terus mengandung macam tu kot.
Tak faham lah. Memang tak faham lah. Dan orang yang ikut dia tu semua hebat-hebat. Hebat-hebat. Bukan B40. Yang ikut dia T20 ke atas. Bukan B40, M40. Tahu tak benda ni? BM tahu tak? Tahu kan? Tak tahu. T20. Kau tidak takkan nak pergi New Zealand. Kau kena cakap Om Putih. Maknanya B40 mana ke T? Yes, no, alright je dia tahu. Maknanya orang hebat lah. Hebat dari sudut belajar. Dia sendiri belajar sampai master. Tak sempat habis PhD. Tu apa Suhaini, apa nama tu? Yang tu lah, yang hak tu lah. Hak. Yang tak boleh marah. Kalau marah dia jadi hijau tu, yang tu. Dia minum air. Air benda. Allah jagalah. Tak sangka dia kata boleh jadi. Orang baik elok, tiba-tiba je cakap dah lain macam dah. Bila mesej dia, kau nak pergi mana? Kau kenapa jual-jual ni? Dah cakap lain macam dah. Dah macam betul dia kata kena sihir. Tak tahulah. Itu kita bincangkan datang. Ni nabi orang ni, nabi ni manusia. Manusia, orang. Tiba-tiba Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad, Allah itu jawatan. Malah boleh lah kalau nak dengar kaji sikit apa maksud dia. Buang masa rasanya. Kita sambungkan datang. Dan turun ia atas tangan Asy-Syifa. Berhenti kat situ. Dan turun ia atas tangan Asy-Syifa. Turun tu maksud lahir-lahir tu ada yang sambut. Siapa sambut tu? Iaitu ibu bagi Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Sebelum tu InsyaAllah pada bila Isnin hari 7 hari bulan kan, 7 hari bulan, hari Isnin. Hari Rabu, 5 hari lagi. Nak cakap kat Muslimin pun sama lah. Cakap lah dekat anak-anak isteri yang hari Isnin kan, 7 hari bulan 8 kan, pukul 9 ke 9.30? 9.30. Okay. Hari Isnin ni 9.30 pagi untuk kuliah muslimat. Baru nak start lah kuliah berkaitan dengan fiqh wanita, fiqh wanita khusus untuk wanita. Yang kita mengaji malam ni, baru-baru ni ke kitab kifayah sebelum ni ke, berkaitan dengan lelaki perempuan. Secara umum je, lebih-lebih lagi lelaki kan. Yang ni untuk wanita, untuk perempuan saja. Cerita bahas berkaitan macam-macam. Dan berkaitan dengan haid, nifas, istihadah juga kita bincang secara untuk orang perempuan lah dengan cerita. Pada hari Isnin, baru nak mula. Baru muqaddimah. Baru nak mula. Yang sepatutnya mula bulan lepas lagi. Tapi kejap Khamis, kejap Isnin, kejap Khamis. Pening lah kali. Ramai orang tunggu hari tu. Ramai. Allah, siannya. Dah kejap mulai Khamis, betul tukar Isnin. Saya punya dalam jadual saya dah letak dah hari Khamis. Lepas tu bila tukar, insya-Allah memang dah janji lah dengan siapa nama tu? Dah janji lah maksudnya. Okey. Tapi dalam saya punya organizer, dalam saya punya jadual tak naik lah sebab tak terlupa nak tukar. Masa cakap ya tu cakap gini. Patut ambil telefon tukarlah. Saya save kat telefon. Dia tak naik lah malam pagi tu. Kalau tak naik ting setengah jam lagi. Kuliah di sini. Nak ingat satu-satu saya tak ingat. Kuliah saya sebulan 70. Tak ingat mana satu. Jadi tak naik tadi nak buat apa pagi ni? Tengok TV buka TV padahal ada orang duk tunggu. Tu perasan. Pukul depan dah orang dah balik baru saya perasan telefon tu. Kali ni jadi. InsyaAllah kali ni jadi. Jangan kata ustaz nak datang, jangan datang. Datang. Ini kali jadi hari Isnin lagi 5 hari, 7 hari bulan 8, kali pertama first time. Sebenarnya bukan first time. Saya pernah buka juga kitab kat sini, kitab Sabilul Muhtadin berkaitan dengan wanita juga. Tak silap sekali, 2 kali atau 3 kali, tak ingat. Lepas tu PKP. Lepas PKP tu tak ada. Saya dah buka dah kat sini untuk muslimat dulu. Ni macam sambung balik. Okay? Jadi yang ada sekarang pun datang. Dan yang tak ada pun pesan lah kat isteri. Kena pesan lah. Tak payahlah hari tu suruh dia masak nasi goreng. Saya makan hari tak apalah. Ini saya makan kedai sendiri. Saya makan bagi orang lelaki ni. Saya makan untuk sana kedai. Awak pergi lah belajar. Allah, sejam je pun. Sejam belajar sambil-sambil borak-borak popek-popek setengah jam je pun. Cakap kat anak perempuan yang ada tak ada kerja, tak ada sekolah, tak ada apalah. So datang dan isteri pun. Ataupun isteri-isteri. Sebab kalau nak suruh ajar sendiri boleh ajar sendiri. Tak boleh nak ajar sendiri. Kalau ajar pun dia tak mau dengar. Degil orang perempuan ni. Dia kena orang lain ajar. Ya sungguh dia kena tok bomo luar. Tok bomo kapung tak jadi. Kadang-kadang kita tengok kan, dia tok bomo tulang. Tok bomo, istilah tok bomo faham orang kampung ni tok bomo ni. Alah orang yang urut-urut tu lah panggil tok bomo, bukan bomo korapat bukan.
Tok bomo tulang, orang kampung tu tak bagi patah tulang. Orang perleh mari. Tu dia orang Kokdiang mari turun. Faham? Sebab pakai tulang. Jiran dia kata tak tahu pula orang sebelah ni pandai urut. Nah, kenapa? Tok bomo luar. Tok bomo luar daripada tempat dia. Ini tok bomo luar datang, baru boleh. Tok bomo dalam rumah memang tak lut. Dia buat pekak gini. Tu. Memang tak boleh buat apa dah. Cakap lebih-lebih tak boleh tidur luar. Macam mana? Jadi tok bomo luar datang ni. Nak buat apa ni? InsyaAllah tentang hukum hakam fiqah yang wajib atas seorang wanita. Jadi kalau selesai maka lepaslah tanggungjawab lelaki. Jadi suruhlah datang ramai-ramai. Hari Isnin 7-8. Wallahu alam. Tangguh dulu. Kita sudah ingat tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.